Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Tuan Imam dan juga Yang Terkuasa Masjid, yang dimuliakan Tuan Pengarah Jabatan Agama Islam, Muslimin dan Muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita dipilih di antara hamba-hambanya yang dapat menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi yang mulia ini, iaitulah sunnah salatul fajri berjamaah. Sebagaimana kita lihat betapa susahnya nak menghidupkan sunnah ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita azan. Azan untuk apa? Dia panggil al-i'lam bidukhulil waqti, nak bagi tahu masuk waktu. Di antara jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam minta supaya kita jawab azan. Orang azan ikut dia. Bila sampai di hayya 'alas salah, kita tak boleh ikut dah situ. Sebab kalau kita ikut, banyak yang menjadi kecelaruan sebagaimana yang terjadi sekarang. Boleh jadi ada orang hayya 'alas salah juga, bila panggil di sini, dia panggil di rumah dia, jadi tak mari dia. Dia salah jawab azan. Itu masalah dipanggil. Jadi Nabi SAW ajar kepada kita, bila sampai di sini hayya 'alas salah, kita kena jawab la haula wala quwata illa billah. Artinya kita letakkan daya upaya kita, kekuatan kita tidak ada kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang sampai ke masjid, sampai ke rumah Allah Azza wa Jalla pada saat ini, lebih-lebih lagi salat fajar ini, dikira orang yang telah mendapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kerana itu anak di awal lagi kita kata, kita syukur banyak-banyak kepada Allah kerana pilih kita di kalangan ramai hamba-hamba Allah yang lain yang tidak sampai. Tak sampai, mungkin dia tak sampai di masjid ini, tapi dia sampai di masjid lain. Kita letak di persangka baik pada sahabat-sahabat kita, tapi yang kita bincangnya yang tak sampai terus. Langsung tak ada, rumah dekat masjid tapi tak sampai. Tuan-tuan tanda seorang tokoh ulama, nama dia Ubaidillah bin Ijlan. Letak nama orang ni, Ubaidillah bin Ijlan rahimahullahu ta'ala. Dia kata, quwwatul mu'min fi qalbihi. Kekuatan seorang mukmin itu duduk di hati. Kalau kita kata kekuatan kita duduk di muda, sehat, tidak ramai juga yang muda sampai ke sini. Ramai yang tua-tua, yang kadang-kadang terpaksa jalan bertongkat. Dalam gambar-gambar yang orang duk sebarkan itu, orang tua-tua merangkak pergi ke masjid, tapi mereka sampai. Itu dia katakan quwwatul mu'min fi qalbihi. Kekuatan orang mukmin duduk dalam hati. Kalau hati tu nak, dia akan pergi. Hujan ke, panas ke, naik kereta ke, berjalan kaki ke, dia akan pergi. Sebab jiwa dia telah mantap, iman dia telah kuat, perasaan dia, kecintaan dia kepada rumah Allah besar, maka mereka akan pergi. Alhamdulillah, tuan-tuan kekalkanlah kekuatan yang ada dalam hati kita ni, supaya kita dapat menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara program kita iaitulah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala perintah dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni.
Kalau benar kamu mencintai Allah, maka ikut aku. Jadi kalau kita kata kita sayang kepada Allah Ta'ala, dengan cara mana kita nak sayang? Jawabnya kita kena sayang dengan cara kita mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana jalan-jalan lain menuju Allah Ta'ala tertutup kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan, yang ditinggalkan wasiatnya, pusakanya kepada kita. Jadi melakukan amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suatu tuntutan. Mana suatu kemestian beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saya sebut tajuk kita ni beramal dengan sunnah, tuan-tuan jangan duk fikir saya nak bawa benda yang pelik-pelik, tak ada. Yang saya naknya nak suruh kita sedar, yang kita tahu daripada awal sampai ke akhirnya, itulah yang kita lakukan yang dikatakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita terlupa. Mari masjid awal. Sunnah ke tidak? Sunnah. Tapi pergi sampai di masjid, duduk tunggu di tangga masjid, duduk di kaki lima, duduk buah itu sunnah. Kita kata tidak. Yang sunnahnya sampai ke masjid, masuk dalam masjid, apa yang kita nak buat? Yang mula-mula sekali kalau belum azan, iaitulah salat sunat tahiyatul masjid. Tuan-tuan para jemaah, salat sunat tahiyatul masjid nampak simple, mudah ya. Tapi hari ini sudah menjadi tanda-tanda kiamat. Mungkin orang masuk ramai ke masjid, tapi tak jumpa orang salat. Kalau masuk yang mari nak salat ni, insya-Allah orang ni orang dah faham, dah tahu itu sunnah. Tapi kalau orang nak pergi majlis kahwin, dia nak akad nikah di masjid. Jadi saya banyak mensyorkan kepada imam-imam supaya bila orang mari nak booking tarikh, nak akad nikah, kita kena ada senarai. Mungkin pejabat agama boleh buat senarai garis panduan. Awak nak akad nikah tarikh sekian-sekian pada waktu awak. Waktu ni waktu, contoh yang kita kata pagi. Nak akad nikah pukul 9, pukul 10 pagi, kita buat garis panduan, masuk masjid, solat duha. Semua yang masuk masjid, yang boleh solat itu, solat dulu. Kalau masuk tak solat, imam kata saya tak nak akad nikah. Dia kata, mana imam ni marah sangat ni. Sebab kadang-kadang Nabi sebut dalam hadis, ada orang yang ditarik ke dalam syurga dengan rantai. Mana betapa payahnya dia ni. Kita pun kadang-kadang nak suruh orang beramal ni, kita buat peraturan. Ketika boleh buat lah. Kalau dia nak mari malam, lepas Isya, kita kata boleh lepas Isya, tapi saya nak rombongan yang mari tu solat Isya berjamaah di masjid. Dia kata susah, Abu Anah mari menyusah kau nak kahwin sini pula dah. Ini bukan peraturan, ini cadangan. Cadangan supaya masyarakat beramal dengan apa yang ada. Cuma kita ni dalam masalah ibadat, dalam masalah ni tak apa semangat. Tapi kalau pergi ke kedai makanan sunnah, tak tanya dah harga. Confirm ni makanan sunnah, confirm. Tengok-tengok di botol dia, buah tin, delima, apa benda, za'faran, masuk belakang dalam tu dah. Kadang-kadang kita minum air dia apa pening. Dah campur semua benda. Ilmu perubatan tu dia ada dia punya cara, bukan semua benda dicampur. Dan saya pun tanya, tak ada lagi orang jual kedai ayam sunnah? Kan Nabi makan ayam sallallahu alaihi wasallam, ada dalam hadis Nabi kita makan ayam, kenapa tak ada ayam sunnah? Baik, kita tak sedut kira masalah itu. Yang kita nak ceritanya melakukan sunnah, tetapi lebih kepada bersifat sunnah amaliyah, sunnah yang berbentuk amali. Kalau bentuk teori, kuat sekali. Tuan-tuan ingat di bulan Ramadan baru ni, di bulan Ramadan tak? Sibuk kadang-kadang kita ni, nak 20 ke nak 8. Kalau buat 8, ada yang tak setuju. Masalahnya bila kita buat 20, berapa orang yang tinggal? Itu saya cerita. Baru ni bulan Ramadan saya buat satu kempen, buat banner, bagi ke masjid-masjid, percuma suruh gantung kat pintu. Tajuk dia, solat tarawih sampai sudah. Jangan lari tengah jalan. Kita letak hadis Nabi SAW. Nabi kata siapa dia solat sampai sudah, dia dapat pahala qiyamul lail. Ada orang yang mesej dengan saya, dia kata, Ustaz, kalau nak kempen biar adil. Saya kata saya nak lah cadangan tu. Dia kata jangan kempen suruh orang solat saja.
Kempen juga imam-imam supaya ringkaskan solat. Hebat sekali dia punya cadangan. Tengok kemah dia cadangan dia. Dia kata betul juga tak. Maknanya kita ni kadang-kadang sunnah kitanya nak orang panggil bincang tu panah bukan main, tapi waktu nak buat berapa orang yang ada. Kalau nak buat kita buat betul-betul. Tunggu semua jangan lari, tak apa, tidak jadi masalah. Sebab itulah saya tengok imam-imam banyak yang ringkaskan sebab dia tak, orang panggil tak sedap hati tengok. Sampai lepas tengah hilang. Lepas tengah hilang. Tapi waktu bincang dia paling kuat sekali nak. Itu dia. Jadi sunnah kita bukan sunnah bincang, sunnah kita sunnah amali. Sunnah dari sudut amali. Jadi para jemaah sekalian, inilah tanda hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan mengikut sunnahnya dan mengikut amalan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi kita tinggal amalan ini, insya-Allah tak perlu tuan-tuan pergi bertapa dalam Gua Kelam. Gua Kelam kat sini. Tak payah. Ada orang kata saya ni kena pergi duduk bertapa, dah ambil cuti. Siapa dia suka pergi bertapa Gua Kelam tu, buat nyanyi ke Kelawar nak tidur situ. Jadi kita duduk dalam masjid, pertapaan kita yang paling banyak sekali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar iaitu i'tikaf. Terutama sekali di akhir Ramadan kita beriktikaf di masjid, itu dipanggil duduk kita bertapa beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi marilah kita letakkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul seorang dia kata, kenapa buat solat tu? Nabi kita buat. Nabi tak tinggal witir. Dia ajar kepada kita tawaran-tawaran istimewa supaya solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah yang adanya kan. Jadi kita kekal. Kemudian Nabi kita berzikir. Lepas solat Nabi kita ajar berzikir. InsyaAllah pagi ini saya akan ijazahkan zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil zikir bersanad. Jadi kita hari ni kalau sebut bab sanad semangatlah mari dah. Kadang-kadang tak tahu apa ketah photostat dapatnya. Boleh sanad dah. Lepas tu balik senyap gitu. Jadi sanad kitanya sanad amali. Buat, belajar, tatbik. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dia kata kami belajar ayat Quran 10 ayat ya. Tapi dibaca dan diamalkan. Ada dalam kitab tadabbur Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan boleh buat program, dia panggil program tadabbur Al-Quran. Kita buat pagi-pagi begini, waktu tak ada kerja, waktu cuti, tak sebanyak ambil 2 ayat, 3 ayat, baca, ditadabburkan. Mungkin garis panduan boleh diambil daripada buku-buku tadabbur Quran. Alhamdulillah hari ini sudah ada satu gerakan di peringkat antarabangsa, dia panggil Hayat At-Tadabbur. Jadi kumpulan ini terdiri daripada para asatidzah, pensyarah-pensyarah di universiti-universiti, tuan-tuan guru di masjid-masjid. Dia berkumpul, dia ambil satu ayat, kemudian dia keluarkan apa yang mereka faham daripada ayat itu. Itu bukan tafsir. Tafsir kena berpandukan kepada kitab-kitab yang muktabar, tapi tadabbur ni kita fikir. Kita fikir je. Contohnya kita ambil apa ayat. Ayat tentang laut. Ayat tentang semut, suratul Namli, ada semut kan? Ayat tentang ba'udatan fama fawqa. Allah Taala jadikan nyamuk untuk apa? Semua pakak fikir. Jadi hasil daripada pemikiran ini maka mereka kumpulkan. Jadi semua orang, kadang-kadang kita yang duk baca tafsir, duk mengaji ni, bila tengok dia orang bincang banyak dalam poin-poin yang disebut itu, tak terfikir oleh kita. Itu dia panggil tadabbur. Maknanya kita perhati kepada ayat, kita keluarkan apa yang dapat kita faham. Menarik tuan-tuan. Lagi kuat kita tadabbur, lagi sayang kita kepada Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran biarlah dijadikan bacaan dan juga bahan kajian dan tadabbur yang kita. Jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Kita ambil satu sunnah, kita belajar. Contoh di antara amali, sunnah amaliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar selepas daripada solat subuh. Ni lepas kita sembahyang subuh ni, ada satu zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tuan-tuan ni selalu baca dah zikir ni. Zikir selepas pagi, zikir pagi dia panggil. Jadi zikir ni tuan-tuan ambil, tengok yang ni, zikir selepas solat subuh. Ni yang ni kalau tak ada kertas ni ambil gambar tak apa, ikut sekali. Allahumma
Inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ingat dah? Ada yang baru nak belajar kan? Ada yang ingat belajar ada tapi tak ingat. Jadi kita cuba hafal. Sebaris setengah ya tu. Kalau panjang ini satu baris saja. Allahumma inni as'aluka. Setakat tu ingat dah tak? Cuba kata. Ya, dia ada 3 benda sini. Ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini cara belajar, cara badui dia panggil. Orang Arab badui, sahabat-sahabat Nabi ni, bila dia mari jumpa Nabi SAW, dia kata, a'tini, bagi aku. Bila Nabi ajar, dia kira. Lepas tu dia ulang balik. Kita cuba buat. Jadi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, satu. Wa rizqan tayyiba, ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rezeki yang baik. Rezeki baik mana? Rezeki yang halal, yang bersih, daripada unsur-unsur riba, rasuah, tipu orang. Wa amalan mutaqabbala, dan minta amalan yang aku buat ni engkau terima. Maknanya syarat nak qabul amal itu, amal yang diterima oleh Allah Ta'ala telah digaris panduankan oleh para ulama. Mereka mengatakan mesti ada 2 syarat. Yang pertama, kita ikut apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Yang kedua, niatnya ikhlas. Kalau kita ikut orang Nabi 100% tapi niat nak riak, rusak, tak akan diterima. Ataupun dia ni niatnya ikhlas lillahi ta'ala tapi tidak ikut yang dibuat oleh Nabi SAW, juga tidak dikabulkan. Ini dia panggil. Maka amalan yang Nabi kita SAW buat pada waktu ajar kita pada waktu pagi, yang saya namakan zikir penerang hati, sebab itulah yang diajar oleh Nabi SAW supaya kita buat. Baiklah, para jemaah sekalian, itu dia panggil muqaddimah, tanda cinta kita kepada Nabi SAW. Dan Nabi ajar kepada sahabat dia Muaz bin Jabal dengan cara mana? Dengan cara Nabi kita pegang tangan dia. Ya Muaz, inni uhibbuk. Tengok. Wahai Muaz, aku sayang kepada kamu. Kamu jangan tinggal lepas salat. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi kadang-kadang ada juga orang kata, kalau kita ini kenapa imam tak ajar? Kan dia marah dengan imam pula. Imam tak baca, kita pun tak ikut juga. Kita kata para jemaah, zikir dengan doa itu, iaitulah zikir yang kita baca. Kita baca. Jadi setakat nak hafal kad kuning yang tadi, agak-agak payah ke? Tak payah. Jadi kalau kita ikut imam. Akhir sekali sampai bila kita nak ikut? Kalau tak ada imam, tak baca. Biarlah kita diajar berdikari di dalam amal-amal yang syakhsi. Dia panggil amal yang bersifat peribadi. Orang ni kena baca. Subhanallah, subhanallah. Kalau kita ikut orang, kita baru 15, dia 20 dah. Kita baru 25, dia sudah 33. Dia tukar, kita tukar juga. Jadi format tak tepat. Sebab para ulama mengatakan azkar al-muqayyadah, zikir yang terikat. Dia ada zikir mutlak. Zikir mutlak ada 2 jenis. Mana zikir mutlak, ni tak terikat. Awak nak baca sekali pun jadi, boleh pahala 2 kali. Tapi zikir yang muqayyad, yang terikat dengan masa, dengan waktu, kita kena buat sama seperti apa yang Nabi SAW ajar. Nabi kata baca 33 kali. Jangan kita baca 37. Dia kata tak boleh pahala kau kalau baca lebih. Ekstra boleh. Kita jangan buatlah Nabi tu macam beli roti. Dah, beli ekstra sikit lah, kok ada orang mari lah. Nabi kata 33, kita hitung betul-betul. Lepas ni kita bagi. Baik, bila sebut tentang nikmatnya sunnah Nabi SAW, kenapa? Saya akan sebut di sini. Adapun makna sunnah itu definisi, maknanya amalan yang diajar oleh Nabi, perkataan, perbuatan dan akuan, takrir, penetapan yang Nabi kita terima, maka itu dipanggil sunnah. Jadi ada sunnah yang Nabi kita kata, macam zikir-zikir, subhanallah,
Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu dia panggil zikir yang disebut. Perbuatan Nabi kita solat, Nabi kita buat, Nabi kata wasallu kama raaitumuni usalli, ikutlah aku. Nabi pergi haji, Nabi kita tawaf, sa'i, melontar, Nabi kata khuzu anni manasikakum. Kemudian ada lagi apa ini buat oleh para sahabat, Nabi kita akui, maka itu dia jadi sunnah. Bila sebut tentang sunnah, kenapa kita nak beramal dengan dia? Tuan-tuan tanda sikit. Kelebihan beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kata itu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebab apa? Yang pertamanya mahabbatullah li 'abdihil mu'min. Bila kita beramal dengan sunnah, kenapa buat ni? Sebab Nabi buat, maka orang ni akan mendapat cinta kasih Allah. Kita nak ke tak nak cinta kasih Allah Taala? Siapa tak nak? Ada sebuah buku yang baru dikeluarkan, tuan-tuan boleh tengok. Nama dia Musafir Menuju Allah. Buku ni penerbit letak tajuk Musafir Menuju Allah Taala, di mana dalam buku ini ada 10 sebab untuk kita mendapat cinta Allah, kasih Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan para jemaah sekalian, kita nak suruh Allah sayang tak sayang kepada kita? Nak. Dia panggil cinta berbalas. Allah sebut dalam Quran, fazkuruni azkurukum. Mu ingat aku ingat kamu. Jangan kita duduk diam gini. Kenapa nak suruh Tuhan ingat aku? Allah Ta'ala tu ilmu dia meliputi, muhitu bihi ilma, segala benda kita buat ni Tuhan tahu belaka. Tetapi dari sudut kaedahnya, bila kita nak suruh Allah sayang kepada kita, kita kena mula dulu sebagaimana ayat Quran kata, uzkuruni, ingat aku ingat kamu. Washkuruli wala takfuru. Jadi kalau nak suruh Allah Ta'ala sayang kepada kita, kita beramal. Itu yang pertama. Sebab apa? Tuhan kata sebut dalam ayat Quran tadi, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau sayang, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menjaga amalan yang sunat boleh menampal kekurangan yang berlaku kepada amalan yang wajib. Kita ni rasa hak kita buat ni sempurna molek dah. Tak ada orang berani kata. Ada orang berani kata, oh saya ni tak boleh nak kritik dah saya buat ni, comel tak sempurna, comel benar. Kita kata la. Nabi SAW kenapa lepas dia solat, lepas solat terus Nabi kita istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa dia mula dengan ni dulu? Oh, dia kata kadang-kadang kita, yang saya mula tulis kertas ni sebab apa? Bila anda balik ke Malaysia lepas pada mengembara lama di luar negara, duduk di bandar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada juga orang tanya berapa lama tu? Kata tidak lama, 4 orang anak yang dapat. Masa duduk mengaji, sambil-sambil duduk mengaji. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila lepas daripada solat terus istighfar, astagfirullah. Tapi bila anda balik sini ke Malaysia, tengok macam-macam versi. Alhamdulillahillazi lam yattakhidz walada, masjid ni. Yang ni pula macam-macam zikir. Saya kata tak ada ke satu format yang boleh menyatukan kita di bawah bumbung zikir yang dibaca oleh Nabi lepas solat. Saya pun tengok, buka dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i. Kita orang Malaysia ni mazhab Syafi'i, buka dalam kitab Mughni Al-Muhtaj. Tuan-tuan yang mengaji ni gaji dengarlah nama ni kan. Mungkin setengah ustaz kita ada kitab di rumah. Balik tengok. Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, zikir dia sama seperti yang zikir yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak berubah. Jadi maka saya ambil zikir ni, tulis, letak dalam buku dan juga buat kertas-kertas macam ni, ajar kepada masyarakat supaya kita buat seperti mana yang Nabi kita buat. Ada orang tanya, salah kau kalau buat? Saya tak kata. Kita bukan kerja kita nak menyalahkan orang. Yang kita kerja nak mengembalikan kepada bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Bila Nabi istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tengok dalam syarah hadis, limadha? Kenapa Nabi istighfar? Ini dipanggil rahsia amalan Nabi. Kata di para ulama, Nabi SAW ada beberapa tempat bila dia istighfar, maknanya aku minta ampun ya Allah, minta ampun ya Allah, minta ampun ya Allah. Kenapa?
Nabi SAW bimbang takut dalam solat tadi ada kekurangan. Subhanallah. Rasuli Rabbil Alamin wa syafi'ul muznibin al-ma'sum, yang terpelihara daripada segala dosa, ajar kepada kita supaya istighfar. Kenapa? Sebab dia takut ada kekurangan dalam solat tadi. Kita yang boleh confirm tak kalau confirm ada kekurangan dalam solat kita? Kau tak nak confirm lagi? Sempurna lagi kita solat, sempurna rukun. Dari sudut khusyuknya duduk mana hati. Dia panggil salat qalbi, salat qalbiyah, salat hati. Maka kita lebih aula lagi beristighfar, astaghfirullah. Patut waktu istighfar tu titih dah air mata. Astaghfirullah, minta ampun ya Allah. Waktu solat tadi, rakaat yang pertama duduk di kangar, rakaat yang kedua di padang besar, yang rakaat yang ketiga duduk seberang dah. Nah, seberang kita ni apa dia? Satun. Jadi itulah patut kita istighfar. Zikir ini untuk kita menangis, bukan untuk kita buat saja. Maka setiap orang mempunyai jiwa, setiap orang mempunyai hati, mempunyai perasaan, maka dia baca. Jadi itu baru kelebihan beramal dengan sunnah. Yang ke berapa tadi? Yang kedua, solat beramal dengan sunnah boleh menampal kekurangan sekiranya ada berlaku kepada amalan yang wajib. Yang ketiga, berpegang dengan sunnah mempunyai fadilat yang besar, khasnya pada saat orang dah tinggalkan sunnah. Ini yang dikatakan man ahya, sesiapa yang menghidupkan sunnah. Man sanna fil islami sunnatan, siapa dia menghidupkan satu sunnah yang ditinggalkan oleh orang, maka kita dapat pahala orang yang melakukannya. Besar ke tidak? Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini kita tengok, kita JK Masjid kena siasat tengok di dalam qaryah kita ni berapa orang yang tak mari solat Jumaat. Kita jangan tunggu dia panggil pergi rumah dia, kita pergi rumah dia, pergi salam kemah-kemah, assalamualaikum saudara. Alhamdulillah saudaralah orang bertuah hari ini kerana AJK Masjid telah bersetuju untuk datang ziarah saudara, dan dengan rasminya kami menjemput saudara menjadi ahli kelab masjid. Bagi surat kalau boleh, jemput semua keluarga mari masjid. Jangan kata oleh kerana awak tak haji masjid kami mari jemput. Tak, memilih saudara. Bangga juga orang ni tak. Oh hebat aku ni dengan suratnya. Bukan sangat bagi surat gulung, dalam frame gantung di dinding. Nombor keahliannya ke berapa ikutlah. Kalau nombor tak nombor, biar dia mari. Tak mari juga, bulan depan sekali lagi ziarah. Kali yang ketiga tak mari juga, kata beginilah, oleh kerana saya mari jemput pun tak mari. Kalau awak nak jemput orang masjid tak pergi, jangan kecil hati. Sampai masa dah lah. Itu dia panggil cara kita, tapi mula dengan berlembut dulu. Orang yang lakukan amalan-amalan yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kempen orang solat sunat. Kita tengok dalam masyarakat kita ni, puasa Isnin Khamis dah macam mati, tak ada. Kempen hari Isnin mari kita puasa. Orang puasa kerana kita kempen. Bila mari musim korban, kita kempen orang berkorban. Saya bila sebut bab korban ni teringat satu cerita yang dicerita oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Mungkin tu pernah dengar nama Tok Syekh ni. Syekh Qaradawi ni dia panggil ketua Kesatuan Ulama Sedunia. Jadi dia kata, dia cerita masa dia remaja, masa dia sekolah. Syekh Qaradawi daripada kecil lagi dia duduk tengok masalah nak menghidupkan sunnah. Dia pergi tengok waktu hari raya korban tak ramai orang korban. Tapi waktu hari tertentu ramai orang pergi sembelih kambing di kubur Syekh Said Badawi. Orang Mesir dia ada Tok Syekh, wali dia Badawi. Dia pun pergi, dia kata, Syekh, kita kena kempen orang berkorban. Ini sunnah. Tok Syekh dia kata, mu ni buat nanya ke orang kampung. Orang kampung ni miskin, nak makan pun tak cukup, suruh korban pula. Jadi jawab dia Syekh ni, dia kata, macam mana miskin? Ini korban kat kubur Tok Wali tu berpuluh-puluh ekor, hari-hari ada orang sembelih. Takkanlah. Akhir sekali bila dia duduk berujah nak hidupkan sunnah korban ni, akhir sekali dia kata, aku kena halau keluar daripada kelas. Dia kata, awak telah benci kepada para ulama sebab tak nak ikut apa yang dibuat oleh orang. Tengok, itu cerita Qaradawi. Jadi kita nak hidupkan sunnah korban, macam mana cara berkorban yang betul? Belajar cara-cara dia.
Hari ni orang bila nak korban, kita duk nampak hak murah. Di Kemboja murah, di Vietnam murah, tempat kita mari tempat kita sini, mahal sini 500. Jadi kita apa nama ibadat itu? Nama apa ibadat tu? Korban. Bila sebut korban, ada ke nak mudah? Definisi kadang-kadang kita lari dah. Saya korban juga tapi cari hak ni. Habis kampung dia pusing. Berapa satu bahagian? Ni 300,5, ni 400. Akhirnya dia jumpa 200,5. Jadilah daripada tak ada dah. Lepas sembahyang Zuhur, jemput orang masjid pergi rumah saya makan sup tulang. Tak makan sup tulang apa? Pergi lembu yang paling kurus sekali sini. Itu makin cerita. Baiklah. Ihya sunnah ini maknanya bila kita galakkan orang menghidupkan sunnah, artinya kita buat satu ibadat yang ditinggalkan oleh orang, ibadat yang sudah ada, jangan yang tak ada pula. Dah tu oleh kerana orang tak pernah buat di masjid kita ni zikir melompat-lompat. Kita panggil zikir melompat pula. Alah, itu bukan hidupkan sunnah, itu buat satu benda yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan buat. Jadi yang keempat, beramal dengan sunnah itu yang pertama kali boleh menghidupkan sunnah, terutamanya di kalangan masyarakat awam, dan juga nak ajar anak-anak kita yang kecil. Anak-anak kita yang kecil ni biar dia orang mari tengok apa yang dia buat, ajar dia solat sunat. Kadang sekali-sekala kita waktu dia rehat, waktu udara pun sejuk, kita ajak dia puasa sunat kalau dia mampu. Kalau dia boleh setengah hari, alhamdulillah. Cukup sampai Zuhur dia atau dia lapar dah, makanlah, kata membudakkan. Tapi biar nampak anak-anak ni dia akan membesar mengikut orang tua. Mengikut orang tua. Kalau orang tua mari mengaji, dia mari mengaji juga. Tapi kalau orang tua mari buat di masjid, dia pun pandai juga buka kelak dia belakang tu. Yang kelima, berpegang dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu menambahkan ilmu dan amalan. Jadi tambahkan ilmu dan amalan, sebab setiap kali kita belajar kita akan buat. Tuan-tuan kenal seorang sahabat nama dia Abdullah bin Umar, seorang sahabat. Suatu hari dia dengar hadis daripada Abu Hurairah yang menceritakan tentang kelebihan solat jenazah. Siapa dia ikut jenazah, falahu qirat, dia boleh pahala sebesar bukit. Tuan-tuan tahu bukit mana? Sini bukit paling besar mana? Bukit apa? Gunung yang besar sini, Gunung Jerai. Jerai negeri lain, yang sini, yang dekat kita ni. Tak ingat dah? Cuping. Besar mana Cuping ni? Yang dibanding di sini, solat jenazah ini, hak Nabi kita banding ni, kata di para ulama, buat macam bukit Uhud. Tuan-tuan yang pergi Mekah nampak bukit Uhud? Kau pergi duduk beli kacik Fatimah ya? Allah. Saya kadang-kadang sedih jemaah haji ni. Dia tu ubah tu cari, ustaz, mana kacik Fatimah? Kata duduk Malaysia cari duduk main kata Kak Ali, mari Madinah kacik Fatimah ni. Ni tipu di Syiah juga buat kita ni kata. Tak salah nak beli ubat, belilah. Tapi jangan tak di situ kepala. Bukit Uhud ni besar dia 6 km panjang. 6 km. Tinggi dia 400 meter. Tinggi, besar. Nabi buat bandingan, siapa dia solat jenazah, dia boleh sebesar bukit Uhud. Tapi jangan pergi solat jenazah sebab nak ambil kain orang bagi tu. Itu masalah juga kita tak. Kadang-kadang masyarakat ni kenapa tak pergi solat jenazah? Tak kena bilang. Orang nak 20 orangnya, saya yang ke-21 tak payah pergi pakai duduk tunggu di masjid. La. Itu dia panggil hak muslim, hakul muslim alal muslim. Kan? 6 perkara hak orang muslim, bila dia mati ikut jenazah dia. Nabi kata siapa dia ikut sampai ke kubur, dia boleh 2 qirat. Pahala sebukit solat, satu lagi bukit pergi kubur. Kita hari ni berapa banyak lepas kita solat pergi kubur? Kata apa nak pergi? Tak apalah, dah solat siap tu saya pun nak pergi tak ikut pergi jenazah pergi kubur, kan? Jadi bila Sayyidina Ibn Umar dengar cerita ni, dia terkejut. Allah, dia kata, dia pun hantar seorang pergi tanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Pergi tanya, betulkah hadis ni? Nabi kata siapa dia ikut sampai kubur dapat lagi pahala sebukit. Wakil dia nak pergi tanya daripada masjid rumah Aisyah, tepi masjid tu 2 langkah. Dia duduk pegang anak batu di masjid. Orang panggil macam orang resah kan. Orang gelisah tu tak tenang. Kalau ada ketah dia konyok ketah. Dia duduk pegang anak batu masjid tu, pegang. Nampak dia tu orang panggil tak tenang.
Sehinggalah wakil dia pergi jumpa Aisyah tadi balik. Dia tanya, "Maza qalat?" Ummul Mukminin kata apa? Dia kata sadaqah. Benarlah hadis itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar campuk batu di tangan, dia kata waqad khasirna qararid, betapa ruginya kita, banyak bukit dah kita kehilangan. Sahabat resah kerana tak dapat buat, kehilangan pahala yang tak dapat yang terlepas. Subhanallah. Kita hari ni berapa banyak dah qararid yang kita tak dapat, berapa banyak dah pahala yang kita terlepas, dan yang ada di depan mata kita ni berapa banyak yang kita tak buat. Allah. Yang keenam, bila kita menghidupkan amalan yang sunnah, bermakna amalan bid'ah itu akan hilang. Orang ni, manusia ni, dia akan buat benda, tapi kalau dia ada kerja lain, dia tak buat kerja tu. Ini budak-budak yang duduk melepak, duduk merepik, sebab apa? Sebab dia tak ada kerja. Kalau dia ada kerja, dia buatlah kerja dia tu. Jadi kita pun sama juga amalan. Kalau kita ambil amalan yang Nabi kita ajar, yang sunnah ini, maka dia akan tertinggallah amalan-amalan yang tidak mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, dia panggil beramal dengan sunnah ini dapat membezakan di antara yang hak dengan yang batil. Tapi kena sunnah yang betul lah, sunnah-sunnah yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini alhamdulillah kita ada banyak mekanisme untuk nak mengenali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8, boleh menjadi contoh kepada orang lain. Kenapa buat tu? Nabi kita buat. Jadi di antara contoh yang saya syorkan kepada para jemaah, iaitulah zikir lepas solat ni kita ambil. Jadi insya-Allah pihak Jabatan Agama akan cetak, dekat dah cetak dah, cetak kertas-kertas macam ni diberi. Jadi kita pun ambil hafal. Kita boleh, kalau boleh AJK Masjid buat pertandingan hafal zikir lepas solat. Macam mana Ustaz? Siapa dia ingat, boleh hadiah sekian-sekian. Bagi hadiah apa-apa yang kita nak bagi, kitab ke, bagi hadiah, bagi kopiah seperti. Pasal ini dia panggil zikir ni mesti berdikari. Imam baca ke tak baca ke, itu kerja dia. Yang kita dengan imam ni, dia lepas dia bagi salam, putus dah hubungan. Lepas tu imam lepas bagi salam, dia tengok makmum belakang, sebab takut-takut ada tertinggal, makmum nak komplain. Imam tertinggal satu tadi, tak baca tahiyat awal contohnya, tertinggal rukun, tertinggal apa-apa. Jadi makmum boleh bagi tahu, imam boleh betulkan. Kalau dah settle semua, dah tak ada komplain, imam boleh pergi, tak ada. Jadi zikir itu menjadi satu zikir yang diajar. Kata di ramai para ulama mengatakan as-sunnah kasafinatin Nuh. Sunnah itu seperti bahtera Nabi Nuh. Man rakibaha naja, siapa dia naik bahtera selamat, tak tenggelam. Wa man takhallafa anha gharik, siapa dia tak mau naik bahtera ni, dia akan tenggelam. Itu ibarat yang cantik. Sunnah seperti Nabi bahtera, siapa dia naik selamat. Bermakna kalau kita berpegang dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar ini, kita selamat. Kalau tidak, kalau kita tinggal ini, kita tidak selamat. Sebab apa? Sebab bila tak ikut hak Nabi, kita akan ikut siapa? Itu dia kan perbezaan yang sangat ketara. Jadi para jemaah sekalian, yang seterusnya, kelebihan lagi beramal dengan sunnah, dia panggil hati tenang, pahala confirm. Sedap dia punya ayat dah. Beramal dengan sunnah ni hati tenang. Kalau orang tanya, awak ambil mana? Ini bacaan yang kau baca, ni ambil kat mana? Ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana riwayat siapa? Daripada Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Sedap kata. Tapi kalau tanya, ambil mana tu bacaan tu? Entah tok ayah tu kata. Dia ambil mana? Entah dak main entah belaka. Akhir kali kita nak berpegang dengan siapa? Nak kita nak sandar kepada siapa kita punya amalan. Jadi kita kata ikut sunnah itu hati tenang. Sebab kalau orang tanya, boleh tunjuk kita. Ini dalam kitab Azkar Imam Nawawi, ini dalam kitab Riyadhus Salihin, ini dalam kitab Bukhari. Jadi kita ada tempat dan kita ada rujukan. Satu contoh yang senang, tuan-tuan tengok, dia panggil tepat dan jimat masa. Satu pagi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah dia. Isteri dia Juwairiyah radhiyallahu anha sedang duduk berzikir di tempat solat dia. Dia duduk atas sejadah dia bikin. Nabi pun pergi lama, akhirnya Nabi balik.
Balik tu orang panggil matahari dah meninggi dah. Nabi tanya, awak masih di sini daripada tadi lagi? Isteri dia kata, ya, masih di sini lagi. Baca duduk berzikir sini. Kata Nabi SAW, saya baca setelah meninggalkan awak tadi 4 kalimah. 3 kali baca lebih baik daripada apa yang awak baca dari pagi tadi sampai sekarang. Jimat tak jimat? Nabi ajar pada kita, kata belaka. Sambil-sambil kita belajar, kita buat terus. Subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Jadi subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Dapat tak dapat kita pahala hari ni? Alhamdulillah. Ini dia panggil ihya sunnah. Nabi kata, saya baca 3 kali hak ni lebih baik daripada awak baca pagi sampai gelap, pagi sampai sekarang. Sebab mereka kita kata beramal dengan hak Nabi ajar, jimat tepat, hati tenang, pahala confirm. Sebab Nabi ajar. Kenapa boleh tidak confirm? Oh, dia kata ada lagi orang duk sebar bacaan-bacaan tu, bacaan-bacaan ni, siapa dia baca apa ni boleh pahala sekian. Kita kata orang lain tidak ada authority untuk nak meletakkan pahala sebab kita tidak ada wahyu. Oh, dia kata dia mari daripada mimpi bukan daripada sumber perundangan Islam, kecuali mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir sekali, iaitulah bahaya meninggalkan sunnah. Ini panggil bahaya. Suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat. Bila duduk dengan para sahabat, Nabi kata, inni faratukum alal haud. Para sahabat, aku pergi dulu, aku tunggu kamu di tepi kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam di mahsyar. Man marra alayya syariba. Nabi kata, siapa dia mari sampai kolam aku, dia minum. Wa man syariba lam yazma ba'dahu abada. Siapa dia minum di kolam Nabi, dia tak akan dahaga lagi di hari kiamat tu sehingga masuk dalam syurga. Allah, di saat matahari duduk atas kepala, sahabat-sahabat yang boleh minum air daripada kolam Nabi ni, iaitulah orang yang bertuah, orang yang hebat. Jadi bila duduk macam ni, tiba-tiba Nabi kata, la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani. Jadi akan datang dalam rombongan yang nak pergi ke kolam Nabi tadi, rombongan ini beberapa kaum yang aku kenal mereka kenal aku. Macam mana tuan-tuan kita boleh kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita dah belajarkan sifat Nabi. Dalam kitab Syama'ilun Nabi tu kita tahu Nabi ni rupanya cantik, orangnya, rambut dia macam mana. Kita tengok Nabi, kita kenal, insya-Allah. Wa ya'rifuhum, Nabi kata aku kenal mereka. Kita tak pernah jumpa dengan Nabi, macam mana Nabi boleh kenal kita? Tuan-tuan kena buat tanda gini dah. Tak payahlah. Sekarang ni sibuk pula dah. Ambil kopiah, letak tapak kaki lah macam tapak kaki Nabi. Ya. Setelah gambar capal lah. Nak suruh Nabi kenal? Tak. Bukan dengan capal, bukan dengan replika tapak kaki, tuan-tuan. Kita kenal Nabi SAW. Bila Nabi tanya macam mana, Nabi kata, orang yang beriman dengan aku pada hari kiamat, dia mari muka dia bercahaya, ghurran muhajjalin minal wudu, kesan daripada wudu. Ambil wudu comel-comel, cantik, biar kemah betul-betul, basuh biar rata molek, kemudian insya-Allah itulah cahaya. Yang muslimat kita ni tak payah duk kosmetik dia panggil. Kalau duk tepek, kadang-kadang yang comel pun kena kosmetik banyak-banyak, jadi macam hatu je. Tak jadi tak comel. Tak tahu hatu kita pun tak je tengok, budak-budak kata. Nabi kata mereka ni mari dalam keadaan muka bercahaya, maka Nabi kita kenal. A'rifuhum wa ya'rifunani. Tetapi yang kita bimbang, tiba-tiba malaikat sekat, no entry, tak boleh masuk. Orang yang muka hitam, muka kelabu ni awal lagi tak masuk lorong ni, lorong nak pergi kolam. Yang ni yang sudah muka bercahaya, sampai dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan kolam, nampak tiba-tiba malaikat sekat. Bila malaikat sekat, Nabi kata apa? Fa aqulu innahum minni, ya malaikat, itu umat aku. Muka mereka bercahaya, ada wuduknya.
fayuqal, malaikat angkat dakwaan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya Rasulullah, minta maaf, Tuhan tidak tahu apa yang telah mereka ahdatsu, mereka cipta di dalam ibadat selepas Tuhan tidak ada. Nabi suruh kita berzikir, kita melompat. Contohnya tak? Tak cukup dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bawa gendang besar-besar masuk dalam masjid, duduk bergendang. Jadi seolah-olah hak Nabi tinggal tu tak cukup, kita kena tambah lagi. Jadi kalau zaman kita ini orang kita kenal, tak apalah, geng kita tu masuk lah tak. Nabi kata la, fa aqulu suhkan liman ghayyara ba'di. Nabi kata, halau mereka keluar daripada kolam aku ini bagi orang-orang yang telah mengubah perjalanan agama. Karena itulah para ulama mengatakan meninggalkan sunnah itu bahaya, sebab bila kita tidak ambil yang sunnah, kita akan pergi kepada perkara yang tidak baik. Jadi sekarang ni ada satu kempen untuk orang muda-muda yang duk main internet ni, dia panggil kempen semak status hadis sebelum sebarkan. Ini cari dalam apa ni, Facebook, lagu ni dia punya nama, kempen semak status hadis. Ni kita dak ni hari ni dia panggil zaman mazhab wasafi ni. Kenal mazhab wasafi? Kau tak ada kita? Ada belaka tak? Mazhab wasak lah, hak tua apa ada, hak muda apa ada. Sebar belaka. Apa yang dapat, hantar belaka. Lepas dia hantar, dia tanya bawa, betul ke ni? Kau dah sebar, kenapa baru tanya? Kalau nak betul, kata betul, tanya ustaz. Tak? Masuk, hantar 10 orang ustaz, PM kat dia, ustaz minta penerangan. Hadis ni betul ke tak betul? Sahih tak sahih? Kalau disahkan baru kita sebarkan. Ni sebar dulu baru sahkan. Siapa dia nak betul, sama-sama geng dia dalam grup tu. Akhir kali kita menyebarkan hadis-hadis palsu, menyebarkan cerita-cerita yang pelik. Macam ada hari akhir Ramadan baru ni. Siapa dia solat qada lepas solat Jumaat akhir Ramadan, dia beri pahala, dia diampunkan dosa dia 400 tahun. Ada satu riwayat yang kedua 1000 tahun. Jadi dalam cerita ni lah, orang pun tanya, kalau 400 tahun, kita umur kita 70 ya, 330 lagi nak apa dosa apa? Dia kata tak apa, kalau kita ekstra lebih tu, kita boleh bagi kepada mak ayah kita. Ramai orang duk sebah tu letih kita nak jawab. Lepas maya Jumaat terakhir Ramadan. Saya sebut ni sebab lepas dah, kalau tidaknya ada juga hak buat tu kali. Jadi bila disemak hadis ni tak tahu mari mana. Ulama-ulama hadis kata tak tahu, tak jumpa mari. Jadi banyak kita hari ni kata di para orang yang soleh kata apa? Pada hari ini jihad yang paling afdal ialah menghidupkan ilmu sunnah. Kerana sedikitnya orang yang memahami sunnah, maka ramailah orang-orang yang akan sesat. Bila orang tak tahu ni, dia akan buat benda yang lain. Itu dia panggil afdalul jihad ihya ilmu sunnah. Jihad yang afdal zaman kita ni, jihad menghidupkannya. Kalau kita nak pergi jihad tu, tak boleh nyati kena dicok sebagai teroris pula, irhabi, IS lah, macam-macam gelar hari ni, huru-hara pula kita. Maka ada lagi ulama lain kata, cinta hakiki, semua cinta membutakan kecuali cinta Nabi SAW. Dia panggil cinta buta. Pasal apa buta? Bila kita cinta ke isteri kita, cinta sangat-sangat. Buta tak buta kita? Kan marah muslimat belakang tu. Buta ke tak? Buta. Isteri pakai baju kelawar nak pergi pasar malam, bawa juga kita. Tahu dah tu aurat, itu dia panggil buta. Cinta tu buta. Sayang ke anak tu luar ketak, baju tak cukup saiz, bawa juga pergi. Pasal buta. Cinta yang betul-betul hakiki, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta apa yang Nabi kita ajar. Sebab kerana cinta Nabi, para ulama bertukuh lumuh mengumpul, mengkaji, meneliti dan memisahkan antara hadis sahih dan hadis palsu. Baru ni saya ceramah di Masjid Alwi, tajuk dia bagaimana ulama mengembara mencari hadis. Sebulan berjalan semata-mata nak pastikan kesahihan satu hadis. Kita nak pergi tanya ustaz, nak WhatsApp ke ustaz pun, tanya hadis pun tak mampu. Berat. Tengok ulama bekerja, kitab-kitab hadis yang ialah bukti cinta mereka yang berkekalan hingga ke hari ini. Justru itu, cinta Rasul dengan hadis palsu merupakan dua perkara yang seharusnya saling bertentangan, bukannya kawan rapat.
Ini kita tak, bila cinta Rasul, bawa hadis-hadis palsu yang entah mari daripada mana, maka kita mengatakan inilah satu perkara yang berat. Jadi para jemaah sekalian, banyak lagi lah kata-kata seorang syekh nama dia Mustafa As-Sibai rahimahullah ta'ala dalam kitabnya As-Sunnah wa Makanatuha. Dia nukil satu kata-kata daripada tokoh Syiah, nama dia Ibnu Abil Hadid. Tokoh Syiah ni dalam kitab dia Syarah Nahjul Balaghah, dia kata apa? Ketahuilah, punca pendustaan dalam hadis-hadis tentang fadail, tentang kelebihan-kelebihan ini dibuat oleh golongan dia, golongan Syiah. Apa katalah kita tengok hadis golongan Syiah. Bila orang duk sibuk tentang hadis, siapa dia mati kita kena bawa amalan sedekah apa ni, dia panggil solat supaya dia tenang dalam kubur tu. Oi, bila viral tajuk ni, ramai orang pakat korek cari, rupanya banyak dalam kitab Syiah menyebut sedemikian. Jadi kita bukan kadang-kadang Allahu Akbar tidak perasan barang orang kita masuk dalam rumah kita. Itu dia panggil benda-benda orang lain masuk dalam rumah. Jadi itulah di antara perkara yang mampu kita bincangkan. Yang terakhir saya nak kempen para jemaah, dia panggil satu, dia projek mega mampu buat. Nak tak nak projek mega ni? Nak kena janji dulu, MOU dulu hari ni. Kalau setakat kempen saja tak jadi. Nah, yang projek mega bangunan besar-besar tu mampu selfie ya kitanya. Nah, tidak mampu selfie, pergi bangunan besar pencakar langit, ambil gambar straight, pergi dekat KLCC ambil gambar. Yang kita ni tuan-tuan dapat, insya-Allah. Dalam hadis yang sahih yang Nabi kita sabda kepada Ummu Habibah, isteri Nabi, hadis ini dalam Muslim, Nabi kata siapa dia solat sunat 12 rakaat satu hari satu malam, mampu tak mampu? Bukan tarawih. Tarawih tu 8 dengan 20, hari ni 12 rakaat satu hari satu malam. Apa kita dapat? 4 rakaat tanda sebelum zuhur. Belum zuhur 4. Selepas zuhur 2. Berapa? 6. Lepas asar 2. Tulis dah? Lepas asar tak ada. Saja kita nak test tengok. Ada setengah orang kata tulis dah. Dia kata pasal ni ustaz bagi tahu kita tulis belaka dah. Dia panggil nak tengok. Jadi alhamdulillah jemaah kita ni faham belaka dah. Lepas azhar tak ada, lepas maghrib 2, lepas isya 2, sebelum subuh, mana lepas azan subuh 2. Cukup tak cukup 12? Cukup. Apa kita dapat? Bunyalahu bihinna baitun fil jannah, nasya Allah Taala bina sebuah mahligai dalam syurga. Bukan macam rumah kita, rumah teres tu. Dah. Mahligai, banglo dalam syurga. Kalau kita kata banglo lah, bait, rumah dalam syurga. Setiap hari kita dapat. Tuan-tuan nak ke tak nak? InsyaAllah. Lepas belum subuh tadi mula dah kan? Jaga hari ni, belum zuhur nanti 4, lepas zuhur sekarang 2, lepas maghrib 2, lepas isya 2, dapat. Alhamdulillah kata hari ni dapat sebuah rumah. Letak dalam tanda takwim kita tu, berapa agak-agak bulan ni kita nak dapat. Kadang-kadang nampak simple, tapi nak dapat ni mencabar. Dalilnya kalau saya mari pula lah. Tahun lepas saya nak tanya berapa rumah dah kita dapat. Berapa orang yang boleh jawab? Tuan-tuan sendiri dah boleh jawab. Berusaha untuk dapatkan. Jadi kadang-kadang ada setengah masjid ada juga makmum komplain. Dia kata masjid kami ni lepas zuhur, belum zuhur tak dapat. Sebab lepas je salat 2 rakaat terus qamat. Jadi kita bincang dengan imam supaya tidak cepatkan. Bagi peluang 4 rakaat. Imam sendiri pun 4, bila 4 cukup lah. Tapi janganlah panjang-panjang macam tarawih tak? Saya kata tak lengkap, kita tambah lagi 2 solat, iaitulah solat witir 3 rakaat berapa? 15, duha 2, 17. Jadi dia panggil ni projek mega mampu milik. InsyaAllah tuan-tuan mampu. Kau ada orang nak kata tak mampu hari ni? Jangan. Ubaidillah bin Ijlan kata apa tadi? Quwwatul mu'min fi qalbihi, kekuatan jiwa orang mukmin, kekuatan orang duduk di hati. Baik, tamatlah kita tazkirah ringkas. Cuma saya sebenarnya sebab kali pertama mari sini saya tunggu isyarat bunyi. Apa sebab? Ada sebab dia. Satu hadis
banyak hadis yang menyebut tentang Nabi SAW bila dia solat subuh fajar, dia akan duduk di tempat solat dia sampai naik matahari. Itu sunnah. Cuma ada satu lagi hadis ini diriwayat oleh Imam At-Tirmizi. Ada sebahagian ulama hadis kata baik, ada yang mengatakan hadis ini tidak kuat. Kita ambil lah, dengar cerita dulu. Man shalla salatal ghada fi jama'atin, siapa dia solat subuh berjamaah. Kita ini jamaah subuh dah, cukup syarat tu kan. Summa qa'ada yazkurullah, kemudian dia duduk lepas subuh tu berzikir. Jadi zikir ni sama ada zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, ataupun zikir dengan kita duduk zikir lagu ni kita dipanggil majlis zikir, majlis ilmu. Hatta tatlu' asy-syams, sehingga matahari naik. Sekarang ni matahari naik dah kan. Jadi bila matahari naik, apa kata? Kita pun tunggu. Tak boleh salat lagi tu. Itu dia panggil waktu syuruk, waktu tamaknya subuh. Kita kena tambah lagi. Paling minima yang saya buat kajian dengan ahli-ahli falak, paling minima waktu larangan itu berakhir 10 minit lepas syuruk. Maknanya 10.23. Ya, maaf, 7.13. Jadi 7.23. Itu paling minima. Kalau kita ada masa lagi, kita tunggu sampai 20 minit lagi cantik. Kemudian dia solat 2 rakaat. Apa pahala dia dapat? Pahala dia ni lah yang jadi pertikaian ulama hadis. Ada yang terima, ada yang tak terima. Dia kata ditulis baginya pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Besar tak besar pahala? Nak tak nak kita haji? Kita tulis besar-besar. Minggu depan haji di masjid masjid apa tadi nama? Darul Ibadah. Masjid tu Darul Ibadah tu. Nah. Jadi masjid Darul Ibadah ada projek mendapat haji sempurna. Agak-agak pejabat agama berambak dia tu. Ini ajar sesak mari mana pula haji kat sini ni. Dulu haji balik pulau dah. Mendapat pahala haji. Jadi ini kempen. Kempen tak kempen ni? Alhamdulillah para jemaah sekalian, saya rasa tuan-tuan mampu buat. Jadi pada waktu hari kita tak kerja, kita tunggu sini kuliah sampai ke tamat waktu syuruk, ataupun pada waktu lain tak ada orang kuliah, kita baca sendiri, ataupun tuan-tuan yang sudah dia panggil yang sudah pegang jawatan RTM ni, ramah RTM sini tak? Ada seorang ustaz tu dia pencen dah lama dah pencen. Jadi budak-budak tanya, ustaz kerja apa? Dia kata RTM. RTM takkan jadi artis tua-tua lagi? Dia kata tak ada, bukan RTM tu, dia kata rehat tunggu mati. Itu RTM dia panggil. Dia pencen dah kerja kita ni. Jadi buat-buat RTM ni duduk di masjid nak gimana cepat-cepat. Habiskan zikir pagi, habis Quran 1 juzuk dah. Habis kita punya zikir maksurat yang kita baca zikir pada waktu pagi tu. Cukup masa kita solat, dapat pahala haji dengan umrah yang sempurna. Jadi insya-Allah hadis itu memang ada perbincangan para ulama. Yang pentingnya sabit Nabi kita memang duduk sampai ke duha. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Jadi ini beberapa contoh zikir yang ada. Saya terjemah sebuah buku nama dia Perisai Muslim. Tuan-tuan boleh ambil secara percuma dalam YouTube, cari tajuk Perisai Muslim bahasa Malaysia, halal kita boleh ambil. Dan zikir pergerakan waktu bangun tidur, lepas tidur, kemudian zikir pagi petang, dan ini zikir pagi petang yang saya usahakan ringkaskan daripada hak panjang. Ada banyak buku di kedai-kedai. Jadi di antara zikir yang kita ajarnya zikir 4 kalimah. Itu ada di tangan tuan masing-masing. Dapatlah tu. Jadi saya ijazahkanlah zikir ini kepada tuan-tuan. Ini dia panggil zikir bersanad. Ikut sekali. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat belakang dah? Alhamdulillah. Jadi kita ijazahkan zikir ni. Mungkin tuan-tuan tanya, nak baca berapa kali Ustaz? Lama kan ambil cuti pula hari ni kan. Tengok nombor bacaan nombor 3. Kelebihan nombor 3. Apabila Ummu Hani radhiyallahu anha tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ni tak larat." Tak larat, mana dia sakit ke tua. Ajarkan kepada saya amalan yang boleh saya buat ketika dalam keadaan duduk.
Kita pun macam tu, kalau tak larat dah. Jadi Nabi kita ajar, bacalah 100 kali subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi tuan-tuan ambillah 100 kali bacaan. Mampu tak mampu? 100 kali pagi, 100 kali tengah hari, 100 kali petang. Sekali kena jam atas kereta 100 kali pula. Sambil duduk tunggu bah. Tak ada tempat tak boleh baca. Atas motor boleh baca tak ada? Boleh baca. Jadi tuan-tuan, tak usah panjang. Kita buat 100 kali, lepas pada tu kita pun berhenti 100 kali pula. Tapi dia panggil manajemen ibadat. Ibadat ni kalau tak ada jadual tak jadi. Sebagaimana kita ada jadual makan, minum, makan tengah hari, makan sarapan pagi, tengah hari, malam ke ada. Jadi zikir kena ada juga. Paling tidak minimal kita letak zikir 4 kalimah ni, kita boleh baca 100 kali. 100 kali pagi, 100 kali petang, 200 kali. 100 kali nak tidur 300. Eloknya kalau boleh lah letak target 500 kali. Mampu tak mampu? InsyaAllah. Tuan-tuan sendirilah dah. Zikir 500 kali sehari subhanallah. Kalau mari hari Jumaat, hari-hari lain pula kita tambah dengan selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita zikir, kita jaga solat sunat kita 12 rakaat yang rawatib campur dengan witir dengan duha, jadi semua 17 rakaat. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua para jemaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.